سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita inayah untuk hadir bersama berhimpun di rumah Allah untuk kita sama-sama mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengekalkan hidayah itu di dalam hati kita. Untuk sama-sama kita berada di dalam satu liqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-'ilm. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampailah ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib, kisah al-ghaib fi sahih al-hadis an-nabawi. Baik, kita tengok hadis yang ke-14. Hari ini hadis yang panjang, tapi kita tengok perenggan demi perenggan, masya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lahmi fa farufi'a ilaihi zar'un وكانت تعجبه فنهاز منها ونعسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul daging yang telah dimasak, diberikan kepada baginda bahagian paha yang memang disukai oleh baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigitnya sekali dan kemudian terus bersabda, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Tahukah kamu apa sebabnya? Ini hadis daripada Abu Hurairah. Ini diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pi kenduri lah, masya-Allah. Itu yang Nabi boleh makan daging. Kalau ada kenduri, Nabi makan daging. Kalau tak ada, untuk diri Nabi makan kurma 3 biji ataupun roti. Itulah makanan Nabi. Roti pun bukan tepung putih. Kata sahabat, bukan tepung putih. Tepung putih ni dia macam tepung gandum lah, tepung jagung, tepung beras lagu tu. Itu tak ada. Dia tepung tu dia buat daripada sekoi gandum tu, masya-Allah. Sebab tu bila tabi'in, bila mereka pergi mengaji dengan para sahabat Nabi, bila mereka tanya apa makanan Nabi, bila sahabat cerita ni Nabi makan, dia teriak. Sebab benda tu bukan semua orang boleh makan, sebab sekoi itu dia tajam, masya-Allah, tanpa ditapis makan lagu tu. Kalau ada 3 biji kurma, itulah makanan Nabi. So bila Nabi makan daging, bila ada jemputan kenduri semacam tu, Nabi makan. Antara bahagian Nabi suka paha, masya-Allah. So Nabi dijemput pergi satu kenduri, Nabi pergi. Bila dia tengok Nabi ada, so dia bagi Nabi daging bahagian paha. Memang Nabi suka. So Nabi pun ambil gigit sekali tu. Gigit-gigit, masya-Allah, terus Nabi kata, aku adalah pemimpin pada hari kiamat, kata Nabi. Tahu tak apa sebabnya? Masya-Allah. Maka maka Nabi mula cerita. Yujma'un nasul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfuzuhumul basar wa tadnu syamsu
wa yablughu an-nasa min al-ghammi wal kharbi ma la yutikuna wa la yahtamilun fayaqulu an-nas ala tarawna ma qad balagakum ala tanzurun man yashfa'u man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum adam. Kata Nabi, pada hari kiamat Allah menghimpunkan manusia, orang-orang terdahulu dan terkemudian kesemuanya di satu kawasan yang luas, atau masyar lah, satu kawasan luas. Semua daripada zaman dahulu sampai ke kiamat semua akan dihimpunkan di situ. Kawasan itu yang kita panggil masyar. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan kepada mereka, dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Ada penyuruh, kata Nabi, yang memberi arahan. Maknanya kita bukan himpun berbagai-bagai lagu tu, tak ada. Jadi huru hara keadaan dia tu. Ada yang lari koni, ada yang lari koni, ada yang lari koni, macam tu lah. Tu yang ada penyeru, dia panggil, jangan lari, mai sini, mai sini. Maknanya di kalangan malaikat lah penyuruh tu. Dan ada juga malaikat yang mengawasi pergerakan kita ni, Masya Allah. Jarak matahari begitu dekat sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayaan yang amat dahsyat, kata Nabi. Matahari didekatkan dengan manusia, Masya Allah. Sebab ada riwayat yang kata, yang Nabi sebut, kalau kita berpeluh kita akan tenggelam dalam peluh kita sendiri. Dan ada riwayat yang kata peluh kita tak menitis, tetapi peluh kita mengalir sampai ke satu batu, 1,6 km lah peluh kita mengalir. Masya Allah, tabarakallah. Pasal satu bahang daripada api neraka, satu lagi matahari itu didekatkan dengan kita, Masya Allah. Dan waktu itu manusia semuanya dalam keadaan kepayaan dan kesusahan yang amat dahsyat, kata Nabi. Mereka tidak berdaya untuk menanggung keadaan tersebut. Lalu sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya, tidakkah kamu tahu apa yang sedang kita alami pada hari ini? Tidakkah kamu rasai kepayaan yang telah menimpa kita ni semua? Tidakkah kamu mempunyai pandangan sesiapa yang boleh meminta syafaat kepada Tuhan? Ada tak siapa-siapa apa nak mengesyorkan siapa-siapa yang boleh tolong beri syafaat kepada kita? Sebab keadaan memang kemuncak, tak boleh nak buat apa waktu tu. Maka sebahagian, itu yang Nabi kata, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, fayaqulu ba'du nasi li ba'd. Sebahagian manusia bagi tahu kat sebahagian lagi, dia kata, jom alaikum Adam, kita pergi dekat Nabi Adam. Kita pergi try tengok dekat Nabi Adam alaihissalam. Maka apa jadi, Masya Allah, tabarakallah, kata Nabi SAW, fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu anta abul bashari khalaqallahu biyadihi fanafaqa fika min ruhi wa amra al malaikata fasajadu lak ishfi lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi ala tara ila ma qad balagna fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadaba al yawm ghadaban lam ya'dhab qablahu mislah wa la ya'dhab ba'dahu mislah. Pergi dekat Nabi Adam AS, Masya Allah. Maka semua pergi menemui Nabi Adam AS. Lalu mereka berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam diri kamu. Allah juga memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada kamu. Ishfilanah ila rabbi, mintalah syafaat kepada kami daripada Tuhan. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhan. Masya Allah. Ala tara ila man nahnu fi, apakah kamu tak kesian kepada kami yang sedang mengalami keadaan sebegitu ini? Masya Allah, takkan kamu tak kesian? Maka jawab Nabi Adam, fayaquluna Adam, inna rabbi qad ghadabal yaum, sesungguhnya hari ini Tuhan aku teramat-amat marah. Teramat-amat marah. Ghadaban lam ya'dhab qablahu misla, kemarahan yang tak pernah terjadi sebelum ini. Itu kemuncak kepada kemarahan Allah. Masya Allah. Itulah kiamat. Bila kita tanya kiamat ni apa, very simple. Kiamat ni beliau kemuncak kepada kemarahan Allah. Itulah kiamat. Masya Allah. Wala ya'dhab ba'dahu misla, dan aku harap takkan terjadi macam ni selepas pada ni. Masya Allah.
Aku mohon maaf, Nabi Adam tak boleh pergi. Pasal apa? Aku takut tengok keadaan Allah macam tu. Sehingga Nabi Adam pun tak boleh Nabi dekat dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan Nabi Adam bagi? Nabi Adam alaihissalam bagi alasan. Wa innahu nahani anil sajarah. Dulu Allah perintah kepada aku jangan dekat pada pokok ini. Tapi apa aku buat? Fa asaituhu. Aku ni menderhakai Allah. Jadi macam mana aku nak pergi dekat Allah sedangkan aku sendiri pun menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia jawab, nafsi, nafsi, nafsi. Sekarang aku tak fikir pasal siapa? Diriku saja. Minta maaf, izhabu ila ghairi. Hangpa pilah dekat yang lain. Jangan harap pada saya. Izhabu ila ghairi. Hangpa pi kepada yang lain. Nak pergi kat siapa? Izhabu ila Nuh. Hangpa pi dekat Nuh, tengok Nabi Nuh. Maka apa jadi? Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh innaka antal awwalur rasul ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan syakurah ishfilana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Pergi dekat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri menyebut engkau hamba yang paling bersyukur kepadanya. Ishfilanah ila rabbi, mintalah syafaat untuk kami wahai Nabi Nuh alaihissalam. Apakah engkau pun tak kesian kepada kami? Maka jawab Nabi Nuh alaihissalam, fayaquluna inna rabbi azza wa jalla qad ghadaba al-yawm. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya hari ini Allah azza wa jalla teramat-amat marah. Sama, masya-Allah. Ghadaban lam ya'dab qablahu misla, kemarahan yang tak pernah jadi macam ini, masya-Allah tabarakallah. Tak pernah tengok Allah marah macam ni, masya-Allah. Maka dia sendiri pun tak boleh. Takut, masya-Allah. Wala ya'dab ba'dahu misla, dan aku harapkan takkan jadi perkara macam ni, masya-Allah. Wa innahu qad kanat ila da'watun, dulu kalau hangpa nak tahu, aku pernah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Da'watuha ala qaumi, aku minta Allah celakakan umat aku. Jadi macam mana aku nak pergi dekat Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ada kesalahan dalam diri aku sendiri? Masya-Allah tabarakallah, masya-Allah. Maka jawab Nabi Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku saja. Izhabu ila ghairi. Apabila dekat yang lain. Izhabu ila Ibrahim alaihissalam. Bila dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa jadi? Fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyallah wa khaliluhu min ahli al-ard ishfilana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Bila dekat Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, engkau Nabi Allah dan engkau kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhan. Apakah kamu pun tak kesian tengok kepayahan yang sedang menimpa kamu ni? Masya Allah. Apa kamu pun tak kesian dengan kami kan? Masya Allah. Tolonglah minta syafaat pada kami. Ini siapa? Nabi Ibrahim yang dikenali sebagai apa? Khalil. Masya Allah. Allah sebut dalam Quran, dalam, kalau tak silap saya, dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan kami mengambil Ibrahim ini sebagai khalil, kata Allah. Khalil ini maksud dia kekasih. Ada ulama kata sahabat baik, tanpa kita ambil kekasih, masya-Allah. Tu kekasih Allah tu Nabi Ibrahim alaihissalam, pi merayu pada dia. Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam apa dia, masya-Allah, katanya inna rabbi qad ghadabal yaum. Benda yang sama. Macam mana apa harapkan aku nak pi dekat Allah sedangkan aku tengok Allah pun takut hari ini, kerana ini adalah kemuncak kepada kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghadaban lam ya'dab qablahu misla, kemarahan yang tak pernah kami lihat sebelum ini. Macam tu dahsyat marahnya, masya-Allah. Wala ya'dab ba'dahu misla, dan aku harapkan takkan jadi macam ni. So aku tak boleh pergi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal wa inni qad kuntu kazzabtu salasa kazzabat, dulu aku pernah hela 3 kali. Aku pernah hela 3 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam. Hela Nabi Ibrahim macam mana tu? Kita hela panggil apa di sini? Bohong kah? Lebih kurang macam tu lah, masya-Allah.
Tapi helah Nabi Ibrahim AS ni, ulama berbahas. Helah Nabi Ibrahim AS ni tak helah macam kita. Kalau kita ni bohong, kalau bohong sungguh. Bohong sungguh tu orang kata buka mulut bohong, lebih kurang lagu tu lah. Masya Allah. Nah, saya kira berkuah aku lain pula. Temau dah, Masya Allah. Nah, ada perangai orang lagu tu, Masya Allah. Kalau kita bohong, memang bohong sungguh. Tapi Nabi Ibrahim punya bohong tu macam mana? Maka ulama berbahas dalam beberapa kitab. Sebab tu depa kata hela ataupun bohong Nabi Ibrahim AS tu sebenarnya bukan bohong. Itu dipanggil sebagai al-mu'arid. Apa dia al-mu'arid ini? Dia macam orang kata macam indirect. Maknanya apa dia? Dalam hela tu ada kebenaran. Dalam hela tu ada kebenaran. Itu sebenarnya. Jadi apa dia yang tiga hela tu? Yang pertama, Nabi Ibrahim AS waktu bila dia remaja, jadi kawan-kawan dia ajak dia, jom kita pergi sembah berhala hari ini ada apa dia? Ada persembahan belagak lah, tokoh belagak macam tu. Jadi Nabi Ibrahim AS tak mau pergi. Jadi dia bagi alasan, ini sakim, sesungguhnya aku sakit. Padahal kalau tengok Nabi Ibrahim sebenarnya tak sakit. Tapi kenapa dia kata sakit? Itu dipanggil hela. Tapi dalam hela tu memang ada kebenaran. Kata ulama, kebenarannya apa dia? Dia bukan sakit badan, tapi sakit hati. Bila dia tengok kaumnya, jahilnya mereka pergi sembah sesuatu berhala, maka dia itu yang dia sakitnya tu sakit hati. Itu yang dipanggil al-mu'arid, masya-Allah, dalam bahasa Arab. Iaitu indirect, masya-Allah. Maknanya dalam hela tu ada kebenaran, masya-Allah. Hela yang kedua, adalah sekali Nabi Ibrahim itu dia ambil besi ke kayu, tak tahu, dia pergi bagi pecah semua patung berhala. Kemudiannya dia ambil besi itu, dia pergi letak dekat satu berhala tu, di tangan berhala tu. Esok bila kaum dia bangun tanya, ni siapa yang bagi pecah berhala ni? Maka Nabi Ibrahim kata, tak tahulah kukut berhala tu kot, sebab dia yang dah pegang besi tu. Jadi Nabi kata, mana boleh dia batu, mana boleh pergi, mana dia boleh jalan. Selama ni hampa sembah dia. Macam mana kata batu, selama ni hampa sembah dia. Lagi pun hampa pergi tanya dekat dia, tengok kok dia yang pegang batu kan, hampa pergi tanya dekat dia, pergi tanya dia yang pukul ke apa. Dia kata mana dia boleh cakap. Jadi maknanya dalam hela tu ada kebenaran. Betul lah, mana dia boleh cakap, masya Allah, sebab dia batu kan. Jadi itu hela yang kedua Nabi Ibrahim AS guna. Hela yang ketiga apa dia pula? Waktu Nabi Ibrahim AS dia berhijrah bersama isterinya Sarah, dia sampai dekat satu tempat, ada seorang raja yang paling zalim, rasanya Namrud kalau tak silap. Raja ni boleh kenal lah, memang paling zalim, teramat zalim, masya Allah, Namrud ni. So Nabi Ibrahim pesan dekat isteri dia Sarah, bila dia tanya kita dua ni siapa, bagi tak kat dia kita saudara, tahu saudara mak lelaki bini. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim risau kalau kata suami isteri, sagi raja tu bunuh Nabi Ibrahim, ambil isteri dia. Jadi itu sebabnya diguna hela tu kata saudara. Tapi bila ulama berbahas hela tu, adakah Nabi Ibrahim betul-betul berbohong? Tidak. Itu yang dipanggil al-maurid. Sebabnya ada kebenaran di dalam bohongnya tu. Memang saudara. Saudara apa? Saudara seagama. Masya Allah. Jadi itu pun Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ada title Khalil, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsi, aku kena jaga diriku saja. Izhabu ila ghairi, apa pilah dekat orang lain. Nak pergi kat siapa? Izhabu ila Musa, apa pilah kepada Musa. Masya Allah. Maka apa jadi? Semua lari pergi dekat Nabi Musa. Fayatuna Musa fayakuluna ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalimi ala nas ishfilana ila rabbik ala tara ila man nahnu fi. Pergi dekat Nabi Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, engkau adalah utusan Allah dan Allah telah mengutamakan kamu dengan risalahnya dan kalamnya melebihi manusia yang lain. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhan. Apakah kamu pun nak cakap kamu tak kesian tengok keadaan kami yang macam ni? Pergi dekat Nabi Musa, puji Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa ni dikenali sebagai kalimah, ataupun risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Nabi Musa ni dia direct boleh cakap dengan Allah.
Direct boleh cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perantara, malaikat ke apa, boleh direct cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Maka gunakanlah kedudukan kamu ni sebagai khalifah Allah, dan Allah telah memuliakan kamu berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Isfilanah ila rabbi, mintalah syafaat untuk kami wahai Nabi Musa alaihissalam. Jangan kata engkau pun tak kesian pada kami. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Fayaqulu inna rabbi qad ghadaba al-yawm. Macam mana aku nak pergi dekat Allah sedangkan Allah marah? Dia bukan marah biasa tuan-tuan, Masya Allah. Kemuncak kepada kemarahan Allah. Itu yang boleh berlaku kiamat. Itu yang boleh berlaku kiamat, Masya Allah. Lah ni Allah marah dah? Rasanya belum lagi. Rasanya belum lagi. Nah, malaikat pun tak boleh dah buat apa, Masya Allah. Apatah lagi Nabi-Nabi hebat ni semua, Masya Allah. Semua duduk macam tu. Tak boleh nak dekat dengan Allah. Sebab itulah nak kata keadaan Allah macam tu. Marah, Masya Allah. Nah, ghadaban lam ya'dab qablahu misla wa la ya'dab ba'dahu misla. Kemarahan yang tak pernah kami tengok selama ni, dan minta-minta tak pernah, takkan jadilah selepas macam ni, Masya Allah. Kata Nabi Musa, wa inni qad qataltu nafsan. Dulu aku pernah bunuh orang. Macam mana aku nak pergi dekat dengan Allah sedangkan dulu aku pernah bunuh seorang, padahal tidak diperintah pada aku untuk bunuh dia pun. Ada satu al-kisah Nabi Musa AS bunuh orang tu. Dia sebenarnya dia bunuh pun tanpa sengaja, bukan dengan sengaja Nabi bunuh. Dia dulu zaman Nabi Musa AS dia ada dua puak lah. Satu Bani Fir'aun, satu lagi Bani Israel. Mereka kalau bertemu bergaduh. So ada seketika ni dua orang ni dia tengah gaduh. Nabi Musa AS nak pergi lerai lah. Nabi bagi mereka lerai dan jangan gaduh. Entah macam mana tuan-tuan, dia tertumbuk hak Bani Fir'aun tu. Sekali tumbuk mati kawan tu. Sekali dia tumbuk mati. Masya Allah. Pasal itulah kekuatan Nabi Musa AS, sangat kuat. Nabi Musa AS ni dia sangat kuat, Masya Allah. Memang kekuatan dia luar biasa. Dan ada juga sahabat Nabi SAW yang kekuatan dia hampir sama dengan kekuatan Nabi Musa AS. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, antara sahabat yang memiliki kekuatan seakan-akan macam Nabi Musa alaihissalam. Itu hebat Sayyidina Ali. Sebab tu hari ni kalau kita tengok kopi paling kuat, kopi tongkat Ali. Tidak, Masya Allah. Kopi paling kuat, kopi tongkat Ali ya. Padahal tak ada pun Sayyidina Ali pernah pegang tongkat, Masya Allah. Yang pegang tongkat tu ya, macam Imam Syafi'i, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Itu ya kita tak pernah tengok pun. Kopi tongkat Imam Syafi'i tak pernah tengok pun, Masya Allah. Kan? Sayyidina Ali ada, padahal dia tahu pegang tongkat pun. Sebab dia kuat. Sayyidina Ali ni dia sangat kuat, Masya Allah. So untuk itu pun Nabi Musa AS tak boleh nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jawab nafsi, nafsi, nafsi. Hari ini hanya untuk diriku sahaja. Izhabu ila ghairi. Ambillah kepada orang lain. Nabi kata kepada siapa? Izhabu ila Isa. Ambillah dekat Nabi Isa alaihissalam. Maka semua pergi kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min wa kallamta an-nasa fi mahdi sibyan ishfilana ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Nabi Isa alaihi salam, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia semasa engkau masih dalam buayan. Engkau adalah kalimahnya yang Allah sampaikan melalui Maryam, dan roh engkau itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah syafaat untuk kami wahai Nabi Isa. Takkan kamu pun nak tinggalkan kami macam tu juga. Takkan kamu pun tak kesian kepada kami. Nabi Isa AS dia special pasal dia lahir tanpa bapa. Allah tiupkan roh ke dalam janin seorang wanita yang suci, iaitu Maryam, Masya Allah. Dan hebatnya Nabi Isa, hari ini lahir, esok sudah mula dakwah. Hari ini lahir, esok sudah mula dakwah. Esok-esok boleh cakap dengan manusia. Tu hebat Nabi Isa AS. Dakwanya dalam dunia ni 3 tahun saja, kemudian Allah sudah angkat dia.
Allah dah angkat Nabi Isa alaihissalam. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Inna rabbi qad ghadaba al-yawm, sesungguhnya hari ini Tuhanku terlalu marah. Tu je jawapan. Mana aku nak pergi, takut tengok keadaan Allah yang cukup marah ni. Kemarahan yang tak pernah tengok, dan kemarahan yang takkan berlaku selepas pada. Nah, lam yazkur zamban, tapi Nabi Isa alaihissalam dia tak ceritakan tentang kesalahannya. Macam hal lain semua ceritalah. Macam Nabi Nuh kata, Nabi Adam kata, aku pi dekat pokok tu, Allah tak bagi aku pi, tapi aku pi juga. Nabi Nuh kata, aku doa untuk kaum aku bagi celaka daripada ni semua. Nabi Nabi Ibrahim kata, aku pernah hela 3 kali. Nabi Musa kata, aku pernah bunuh orang. Tapi mereka Nabi Isa alaihissalam lam yazkur zamban, tidak diceritakan tentang kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Pasal apa tak diceritakan? Tak ada kesalahan, tak pernah buat kesalahan. Walau tak buat kesalahan pun takut nak pergi dekat Allah, kerana tengok keadaan Allah pada hari itu teramat-amat marah pada kemuncaknya, tak boleh pergi. Nafsi, nafsi, nafsi. Mohon maaf, aku jaga diriku saja. Izhabu ila ghairi, apabila kepada yang lain. Nabi dekat siapa? Nabi Isa alaihissalam. Izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa tolonglah pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Fayatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min zanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi semua. Allah telah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang terkemudian. Syafa'atilah kami, isfilana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Apakah kamu pun nak bagi tahu yang kamu tak kesian dengan kami ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Puas sudah pergi cari semua dah, mai dekat Nabi Muhammad. Takkan engkau pun wahai Rasulullah nak kata kepada kami yang kau tak boleh nak tolong kami? Masya Allah. Apa Nabi kata? Nabi tak kata apa, Nabi cuma buat. Apa Nabi buat? Fa'antaliku fatiya tahtal arsh. Maka Nabi terus ke arsh Allah subhanahu wa ta'ala, terus berjalan pergi ke arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqamu sajidan lirabbi azza wa jal. Kemudian Nabi sujud rebah di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud bukan sujud macam kita ada sujud, sujud rebah terus macam tu. Macam ni Nabi sujud di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'ah. Kemudian kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, membukakan kepada aku dan memberikan kepada aku ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya. Masya Allah. Tiba-tiba bila Nabi dalam keadaan berbaring itu, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tengok Nabi ada di bawah arasy. Allah buka satu rahsia ke apa kita tak tahu, ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilham yang berupa pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kata lam yaftahu ala ahadin qabli, yang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah tak pernah bagi ataupun bukakan kepada mana-mana orang sebelum aku dan selepas pada aku. Masya-Allah. Termasuk malaikat pun Allah Subhanahu wa taala tak bagi, hanya kepada Nabi Muhammad saja. Masya-Allah. Kemudian thumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa ra'si, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, kata Allah. Angkatlah kepada kamu, sel tu'ta, mintalah, nescaya pasti akan aku berikan. Tu dia. Sesuatu yang luar biasa. Siapa? Semua Nabi nak pergi dekat Allah punya takut, tak boleh nak buat apa. Sampai mereka kata nafsi, nafsi, nafsi. Tapi Nabi tak kata nafsi. Nabi beranikan diri Nabi itu, Masya Allah,
Nabi terus pergi dekat Allah, Nabi rebah. Bila Allah tengok Nabi ada di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ada pada kemuncak kemarahan itu terus reda marahnya. Dan boleh janji dekat Nabi, minta, nescaya aku pasti akan berikan apa yang kamu minta. So Nabi minta apa? Maligai 2-3 biji, istana dekat 10 biji, macam tu kan Nabi minta? Jawatan, kedudukan di sebelah Allah Subhanahu wa taala? No. Nabi minta washfa', aku minta syafaat ya Allah. Allah jawab apa? Tu syafaat kamu aku terima. Sekarang minta apa yang kamu nak minta. Sekarang syafaat Nabi Allah dah terima dah, maka Nabi boleh minta apa saja. Masya-Allah. Tapi tuan-tuan tengok apa Nabi minta. Nabi kata wa arfa'u ra'sih, maka aku pun mengangkat kepala aku, fa aqulu, dan aku berdoa kepada Allah, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Itu yang Nabi minta. Umat aku wahai Tuhanku, umat aku wahai Tuhanku, umat aku wahai Tuhanku. Masya Allah. Apa yang minta tuan-tuan? Yang Nabi minta umat aku, umat aku, umat aku. Itu saja Nabi minta. Masya Allah. Maka Allah jawab. Allah jawab apa Muhammad? Dah ada syafaat. Siapa minta untuk umat kamu? Umat kamu ni bukan yang pernah ingat pada kamu pun. Ada Allah kata macam tu. Dah. Allah jawab, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah umat-umat kamu yang tidak perlu dihisab ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan antara pintu-pintu syurga. Tu dia. Tu Allah perintahkan Nabi, engkau bawa umat-umat kamu yang nak masuk syurga tu semua yang tak perlu dihisab. Sebab ada umat Nabi Muhammad yang tak perlu dihisab. Ini golongan pertama masuk dalam syurga. Hebat mereka ni, masya-Allah. Tak tahulah kita ada kata tak tahu dalam golongan itu. Tapi golongan ini tidak perlu dibuka amalan, buku-buku amalan. Mereka ni terus akan ke dalam syurga tanpa dihisab. So yang bawa mereka tu siapa dia? Nabi sendiri, masya-Allah. Tu Allah kata, bawa umat-umat kamu yang nak masuk ke dalam syurga tu semua tanpa hisab, masuk syurga tu sebelah pintu sebelah kanan tu. Allah tunjuk, siap tunjuk tu pintu sebelah kanan. Bukan takat itu saja tuan-tuan, masya-Allah. Bila orang ni, seseorang tu dia gembira, dia sanggup buat apa saja, betul tak? Macam kalau bos kita gembira sangat-sangat, dia bukan takat bagi gaji, dia bagi bonus kuatai, betul tak kan? Macam itulah hari itu tiba-tiba Allah yang dalam kemuncak kemarahan tiba-tiba gembira bila tengok Nabi ada di depannya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi bonus dekat Nabi. Apa dia? Wa hum syuraka'un nasi fima siwa zalika min abwab. Dan mereka masya-Allah bagi tahu dekat mereka tu, mereka ni juga boleh masuk bersama orang-orang lain, iaitu ahli syurga yang bukan termasuk golongan di atas dari pintu-pintu yang lain. masya-Allah, tabarakallah. Maknanya yang nak masuk syurga tu semua akan tanpa hisab. Depa boleh bagi syafaat dekat mana-mana orang yang depa kenal. Walaupun time tu kita adalah golongan yang perlu dihisab, tapi disebabkan orang yang tak perlu dihisab masuk syurga awal, kod kita, dia kenal kita, dia boleh bagi syafaat, kita pun akan masuk syurga tanpa dihisab. Subhanallah. Ini bonus ekstra Allah bagi kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, "Tsumma qala walladzina nafsi bi yadihi innama bainal misra'aini min amin masar ila jannati kama baina Makkah wa Himyar." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku tengok satu pintu syurga ke satu pintu yang lain, jaraknya macam daripada Mekah pergi ke Himyar. Himyar ni kat mana? Bahrain. Ataupun kama baina Makkah wa Busra, daripada Mekah pergi ke Busra, iaitu Damsyik di Iraq. Itu baru satu pintu ke satu pintu yang lain. masya-Allah, tabarakallah. Itu satu kelebihan yang Allah bagi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takhrij hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, iaitu kitab Al-Tafsir, bab
zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan syakura, iaitu pada surah Al-Isra ayat 3 nombor hadis 4712. Dan juga di beberapa tempat yang lain pada nombor hadis 3340 dan nombor hadis 3361. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu dalam kitab Al-Iman bab adna ahlal jannah manzilatun fiha, nomor hadis 194, hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Inilah keadaan kita nanti di mahsyar, masya-Allah tabarakallah. Yang akan menyelamatkan kita bukan lain, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok berbanding dengan nabi-nabi yang lain, walaupun semua nabi itu ada kemuliaan dan kehormatan masing-masing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka. Huru hara mahsyar dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hanya seorang itu saja boleh hilangkan kesemuanya itu, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung semua kita jadi umat dia, masya-Allah. Sangat-sangat beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah tabarakallah. Nah, itu keadaan kita nanti di mahsyar, masya-Allah tabarakallah. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, kemuliaan semua nabi dan rasul diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi beberapa kelebihan berbanding dengan yang lain tanpa mengurangkan kelebihan dan kemuliaan para nabi dan rasul yang lain, masya-Allah tabarakallah. Jadi antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad boleh memberi syafaat kepada umatnya, masya-Allah. Selain itu ada juga kaul yang mengatakan nabi ini adalah antara makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui oleh Nabi sendiri dalam satu hadis, masya-Allah, riwayat Al-Hakim, di mana Nabi bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina, saya lupa hadis itu, masyaallah, inni indallahi khatimun nabiyyin wa adamu munjadilun fi tinati au kama qala. Aku dijadikan oleh Allah sebagai penutup semua nabi, dan aku telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, wa adamu munjadilun fi tinati. Waktu itu Nabi Adam masih dalam keadaan tanah, masya-Allah. Aku telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Waktu itu Nabi Adam masih dalam keadaan tanah. Maknanya apa dia? Allah Subhanahu wa taala baru tengah buat Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi sudah pun berada, Nabi sudah pun ada. Yang adanya apa dia? Roh kah, jasad kah, nur Nabi Muhammad, wallahu alam. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang sahihnya, Nabi adalah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai umatnya, masya-Allah tabarakallah, memiliki banyak kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah di dunia orang kata apa pada kita pun tidak ada masalah. Orang cop kita teroris, orang kata kita ni ketinggalan zaman, orang kata kita belaga, orang kata kita teroris, macam-macam orang kata kepada kita. Sabar pergi saja. Tak apa, masya-Allah. Hari ni orang pandai hina kita, masya-Allah tabarakallah. Nah, bahkan di negara kita sendiri pun orang dok kata macam-macam bahasa kita kan, masya-Allah tabarakallah. Biar pilah tuan-tuan, di akhirat semua yang kata kepada kita akan tengok kita yang berada di kemuncak, masya-Allah tabarakallah. Kita akan jadi semulia-mulia manusia karena kita adalah umat kepada seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, itu saja jawapannya. Itulah kunci kejayaan kita. Biar orang nak kata apa, biar pi, masya-Allah. Di dunia kita nampak ada mereka lebih daripada kita. Nah, mereka lebih daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih maju daripada kita, lebih moden daripada kita. Masya-Allah tabarakallah. Tak ada masalah. Pasal apa? Nikmat di dunia sementara saja. Tapi di akhirat Allah akan kurniakan sesuatu kepada kita, yaitu syurga bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Nabi kita, masya-Allah. Ini kekal selama-lamanya. Khuludun fala maut. Kekal hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Ketetapan, kena ingat satu, ketetapan syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberikan syafaat tersebut atas kehendaknya sendiri, masya-Allah. Baik. Syafaat Nabi bagi pada semua orang. Semua kita Nabi bagi. Tapi yang nak menetapkan syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Final itu daripada Allah, masya-Allah. Nabi bagi pada semua.
Tapi itu terpulang pada Allah. Allah nak terima atau mau terima. Masya Allah. Sebab tu dia ada syarat. Kalau kita nak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada syarat dia. Dia ada syarat, Masya Allah. Walaupun Nabi bagi. Itu ada syarat. Syarat yang pertama, wajib kena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita semua umat Nabi ya, bah. Masya Allah. Memang betul kita umat Nabi. Tapi tengok betul-betul hari ni duk gaduh tak tentu hala. Tidak, Masya Allah. Hanya saja sebab tak ada kesefahaman antara satu sama lain, gaduh tanpa punca sampai putuskan hubungan silaturahim, caci maki, Masya Allah. Bukan takat caci maki saja, menghina, mencarut, sampai tuan-tuan guru, ulama-ulama yang diiktiraf dalam dunia pun dimaki hamun macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua Nabi akan mengaku dah umat dia. Confirm tak akan mengaku, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Seorang Muslim saudara kepada seorang Muslim yang lain, itu yang Nabi ajar pada kita. Tapi dalam kesusahan, keperitan orang saudara kita di Palestin, ada juga orang duduk di sini kutuk pula. Yang Hamas ni pandai-pandai pergi bom tu pasal apa? Dia boleh tanya lagi macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada, Masya Allah. Oh, kalau Hamas Israel hantar bom dekat Palestin, apa kata tu lanatullah lah, anilah ni. Yang Hamas hantar bom dekat Israel, apa nak kata apa? Tu dia sampai macam tu pun. Orang Islam dia tanya macam tu punya soalan. Masya Allah, tabarakallah. Esok an jawab depan Nabi. Nabi takkan mengaku umat dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu syarat pertama. Syarat yang keduanya, kena banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa banyak kali kita sudah selawat? Masya Allah. Cuba tanya dalam diri kita, berapa banyak kali kita sudah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Nabi senantiasa doakan kita. Doa dalam apa? Dalam solat Nabi. Pernah Aisyah radhiyallahu anha suruh doa, Nabi doa, ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang dia buat secara terang, dosa yang dia buat secara sembunyi, dosa yang telah dia buat, sedang buat, dan dosa yang akan dia buat. Menangis Aisyah. Nabi tanya, kenapa menangis? Doa engkau tidak ada hijab ya Rasulullah. Engkau doa mestilah Allah akan jawab doa tu. Tu yang menangis, aku menangis ni tanda aku gembira. Tu Nabi tanya, aku doa kamu gembira, kamu menangis. Adakah kalau umat-umat aku tahu apa yang aku doa untuk mereka, adakah mereka pun akan menangis macam kamu ya Aisyah? Tu Aisyah tanya, apa dia doanya? Tu Nabi katanya, Aisyah, wallahi innaha ladawati li ummati fi kulli salat. Inilah doa aku ke atas semua umat aku di dalam setiap solat aku, kata Nabi. Tu dia. Nabi solat lagu mana? Macam kita. Sunat pun jadi wajib. Cuba bayang tadi, dalam setiap solat Nabi itu Nabi minta apa? Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa umat aku yang mereka buat secara sengaja ataupun tidak sengaja, terang ataupun tidak terang, ataupun sembunyi. Dosa yang telah mereka buat, dosa yang sedang mereka buat, dan dosa yang mereka akan buat. Masya Allah. Dalam setiap solat Nabi baca doa untuk kita. Masya Allah. Jadi pakat selawat ke atas Nabi. Masya Allah. Yang ketiganya tuan-tuan, Masya Allah, hub Rasul, iaitu cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat belum tentu kita cinta pada Nabi. Jadi macam mana cara kita nak cinta, nak zahirkan kecintaan kita pada Nabi? Kata ulama, hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup kita. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bila kita kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi seorang. Dia kata itu sunnah Nabi. Masya Allah. Awak menikah ramai itu sunnah Nabi. Menikah satu tu bukan sunnah Nabi ya? Menikah satu pun sunnah Nabi. Pasal waktu Nabi menikah isteri pertama Nabi itu, Khadijah radhiyallahu anha, ada Nabi menikah wanita lain? Tak ada. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi menikah lain. Tidak. Jadi kalau kita ni nak poligami ikut cara Nabi, tunggu isteri pertama mati. Tidak kan? Pera ustaz, tunggu depan lihat jangan 75 tahun tak mati-mati, nak buat lagu mana? Nasib badan Masya Allah. Dia banyak lagi sunnah ada. Mai semayang berjamaah sunnah Nabi, betul tak? Masya Allah. Mai semayang berjamaah sunnah Nabi. 2 minggu sebelum Nabi nak wafat, tuan-tuan, Nabi sakit. Sampai Nabi tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Sini Ibnu Abbas, sini Saidina Ali, papa Nabi pergi semayang berjemaah, pergi ke rumah isteri-isteri Nabi, sampai isteri-isteri Nabi semua kesian dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kau tak payah mai nak tengok kami, kau duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha, kami pergi ziarah kamu. Macam tu pun pergi ziarah. Masya Allah. Itu pun pergi semayang berjemaah. Masya Allah.
Saya ada 16 tahun Islam, tuan-tuan. Saya masuk Islam dekat 16 tahun, boleh potong pulut kuning dah apa ni. Selama 16 tahun ni saya dah tengok sunnah yang paling utama, very simple nak buat, yang Nabi suruh kita buat. Tapi saya dah tengok koi lama koi dah hilang, koi lama koi dah hilang. Apa dia? Yang pertama, memberi salam. Memberi salam. Islam bertemu Islam bagi salam. Tapi kita punya salam macam mana? Kenai baru bagi salam. Tak kenai tak ada salam. Buat muka kerai macam kita hutang duit dia. Masya Allah. Tak kira siapa dia, kenai tak kenai tu tak ada jadi masalah. Janji dia Islam bagi salam. Tengok orang Bangladesh, PRNR, tengok mereka ada tengok muak kan, masuk-masuk je tengok kita assalamualaikum baik. Masya Allah. Dan kalau dia muak tu boleh bagi salam. Masya Allah. Yang kedua boleh, sunnah yang kedua tu paling simple, senyum. Masya Allah. Tu Nabi kata jangan perlekeh sesuatu amalan walaupun dia kecil. Senyum, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak sunnah Nabi yang simple-simple kita boleh hidupkan. Masya Allah. Baik, yang keempat, yang terakhir untuk hari ini, Masya Allah. Yang keempat, pastikan tidak ada dosa-dosa besar. Pastikan tidak ada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar wajib kena bertaubat. Wajib kena bertaubat. Walaupun Nabi bagi syafaat, Allah tak redha. Itu dosa-dosa besar, Masya Allah. Nah, itu wajib kena bertaubat, Masya Allah. Taubatnya tu macam mana? Ada orang tanya saya, Ustaz, bukan tak mau taubat Ustaz, bila kita buat satu dosa tu memang rasa menyesal Ustaz. Kita menyesal, kita tahu ya Allah ampunilah dosa aku, tersilap pergi buat ni. Tapi Ustaz selang 2 hari buat balik. Ada tak? Ramai dia buat macam ni. Tidak. Hari ni dia dah taubat dah, dia menyesal. Semua kita ni ada iman. Siapa kata tak ada iman? Semua kita ada iman. Cuma iman tak sama, dia turun naik. Semua kita ada iman. Disebabkan ada iman itulah bila kita buat dosa, kita akan rasa menyesal. Allah buatlah, pergi buat benda ni kan, Masya Allah. Tapi selang 2 hari dia buat balik. Cuma ni Masya Allah. Pasal apa? Ramai kita ni sekadar tahu lafaz taubat saja. Lafaz taubat saja, tapi kita tak tahu macam mana nak taubat. Taubat ini, Masya Allah, Syekh Al-Maraghi rahimahullah ta'ala menasbut, taubat ini bukan sekadar lafaz, tetapi kena iringi dengan amalan, baru betul. Macam contoh saya bagi tahu Ustaz, bulan 12 lepas kuliah saya, habis kuliah kita buat kenduri kita makan nasi kanak. Saya saja cakap, tuan-tuan jangan ambil rekod pula. Masya Allah, ni saja saya bagi contoh macam saya kata lah, habis kuliah saya sebenar dengan tahun akhir, kita buat kenduri. Okey, cantik, Ustaz pun pergi tulis. Okey, lepas habis kuliah Ustaz Syamugam, kita ada kenduri. Main-main esok nak kenduri, Ustaz telefon, mana duitnya nak beli nasi kanak tu? Saya kata mana ada duit, kan saya dah kata nak buat kenduri. Hampa pandai-pandai hampa lah buat kenduri. Azab je dah. Sebab saya dah hamba ada, saya nak buat kenduri, tapi duit hampa pakai-pakai buat lah. Itu dia. Macam itulah hari ni kita ramai takat tahu lafaz taubat saja, tapi apa bukti kita taubat? Apa bukti kita taubat? Itu yang Syekh Al-Maraghi kata, taubat itu kena iringi dengan amalan, baru betul. Apa dia amalan? Yang pertama, istighfar banyak-banyak. Jangan tinggal istighfar, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, banyak bersedekah. Kata Nabi, sedekah boleh mengurangkan kemarahan Allah serta mengelak kita daripada mati buruk, daripada mendapat kematian buruk. Ini hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, banyak bersedekah walaupun sikit, tapi janji kita bersedekah. Ini antara amalan yang menunjukkan kita taubat pada Allah. Yang ketiga, lazimi solat wajib dengan sentiasa sembahyang berjamaah. Dengan main berjemaah, Masya Allah. Itu antara amalan yang kata Nabi sendiri yang kita menunjukkan bahawa kita taubat kepada Allah SWT. Yang keempat, qiyamul lail. Kalau boleh bangun tengah malam, Masya Allah. Bukannya hari-hari, tapi hari-hari baguslah. Dalam seminggu 2 ke 3 kali kita bangun, kita bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhajat, kita buat witir dan sebagainya. Berqiyamlah, Masya Allah. Itu cara kita menunjukkan bukti kita sudah taubat, Masya Allah.
barulah kita tak pi balik kepada dosa yang kita buat dulu. Dan yang kelimanya, apa kata ulama? Sentiasa hadiri majlis-majlis ilmu. Sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini antara 5 amalan yang menunjukkan kita ni betul-betul taubat pada Allah. Bukan sekadar aku taubat dah, takkan buat dah. Lepas tu selang 2 hari buat balik. Itu yang dikata ni 5 amalan ni bukti kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya berhenti di sini. Balance kita sambung pada bulan hadapan. Insya-Allah itu saja daripada saya. Berkurang saya mohon maaf. Insya-Allah tuan-tuan, saya ada satu pengumuman. Saya akan jumpa dengan Al-Fadhil Datuk Ahmad Usam, Ustaz Ahmad Usam, untuk serahkan duit-duit kutipan wakaf untuk pembinaan Dar Al-Riyadhah, masya-Allah, yang sedang mereka buat. Satu di hutan Palas Kodiang, lagi 2 tu masya-Allah di Al-Ustaz, kalau tak silap saya dah tengah kutip lagi. Wakaf banyak lagi diperlukan, lebih kurang dalam 3 juta diperlukan, masya-Allah. Jadi tolong tuan-tuan nak tolong Datuk Seri Paduka Mursyid Diraja Syekh Dr. Badaruddin, mantan mufti negeri Kedah kita ni, dan ulama yang masih ada bersama dengan kita hari ini dalam usia 78 tahun, masih giat aktif sampaikan dakwah pada orang-orang Islam, masya-Allah, dan sedang giat buat aktiviti-aktiviti untuk kebaikan Islam disampaikan kepada generasi-generasi akan datang. Jadi marilah sama-sama kita ambil bahagian, sama-sama kita wakaf RM20, RM50. Resit yang saya ada RM20 dengan RM50. Kalau tak silap saya nak bagi lebih pun alhamdulillah, masya-Allah. Nah, hantar pahala ni pada siapa? Mak ayah kita yang ada di alam barzah sebagai anak yang soleh. Hantarlah sesuatu pergi dekat mak ayah kita, bagi dia berbahagia di alam barzah. Nah, insya-Allah. Jadi itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Azabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.